Antara ciri-ciri dia, biasanya orang yang berfahaman Wahabi ni, dia kata bid'ah hasanah tak ada. Bid'ah ni kira berdosa semua. Bid'ah kira berdosa semua. Bid'ah hasanah tak ada. Itu satu. Kalau kata ikut kita, bid'ah ni terpecah kepada dua. Bid'ah yang buruk pun ada, bid'ah yang baik pun ada. Tapi bagi golongan Wahabi ni, dia kata bid'ah tu satu je, berdosa. Kalau kita sambut Maulidur Rasul, dia kata bid'ah, maksud dia berdosa lah tu. Itu kata golongan Salafi Wahabi. Kalau ikut kita, kita pun kata Maulidur Rasul bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bukan bid'ah dalalah, bid'ah yang buruk. Lagi ciri dia, orang Wahabi ni, biasanya dia kata berdosa kalau kita sambut Maulidur Rasul, kalau kita buat kenduri tahlil arwah. Ini bid'ah. Kalau kita buat bacaan Yasin pada malam Jumaat, berdosa. Lepas sembahyang kita berzikir, kita berdoa ramai-ramai, bid'ah. Kita kena faham bid'ah bagi dia tu berdosa. Kata dia, ya? Ciri yang ketiga, biasanya mereka ni, dia terpengaruh dengan tokoh-tokoh ni, nama-nama ulama' lah ni, ulama' Wahabi. Antaranya Syekh Al-Albani, Bin Baz, Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh Rabi' dan lain-lain. Ini semua nama tokoh-tokoh Wahabi. Biasanya mereka ni, orang Wahabi ni dia suka simpan buku-buku Dr. Asri, Rasul Dahri, Mazli Malik. Adalah buku-buku ni pada mereka. Lagi ciri-ciri, biasanya melabelkan para penentang dakwah mereka sebagai Syiah, Ahbash ataupun Khawarij. Yang kita ni yang tak setuju dengan pendapat mereka ni, dia kata ni Syiah lah ni. Yang buat Maulidur Rasul lepas semua ni, dia pada Syiah lah ni. Semua terpengaruh dengan Syiah. Semua terpengaruh dengan Ahbash ataupun Khawarij, puak pemberontak. Dia kaitkan apa yang kita buat ni sebagai Syiah. Biasanya mereka menentang keras kaum sufi, dunia tasawuf dan jemaah-jemaah tarekat. Sebagaimana yang kita faham, kumpulan-kumpulan sufi ni ada yang betul, ada yang salah. Yang salah tu kita pun tentang, tapi kita tak tolak semua. Kalau orang Wahabi ni, dia tolak semua. Dia kata tarekat ni semua berasal daripada Syiah. Satu pun dia tak mau pakai. Ni sufi-sufi ni semua bid'ah. Zaman Nabi tak ada sufi-sufi. Kata dia, kiranya Imam Ghazali itu salah lah. Sebab Imam Ghazali ni ulama' tasawuf, ulama' sufi, ulama' tarekat. Ya. Biasanya mereka sangat tidak suka melakukan qunut ketika solat fardu subuh. Yang buat qunut ni mazhab Syafi'i. Kita mengikut imam mazhab Syafi'i, kita pun buatlah qunut. Lagipun qunut ni bagus, dia doa. Takkan kita saja-saja nak ditinggal pula doa. Tapi kalau orang tak buat, kita tak boleh marah. Orang tak buat, kita tak boleh marah. Cuma masalah dia, kalau bagi golongan Wahabi ni, kalau buat tu kira salah. Jadi kalau mereka jadi tok imam, biasanya qunut tu dia saja-saja tinggal. Walaupun dia tahu orang di belakang ni ramai yang buat qunut. Jadi sepatutnya kita ikut keadaan setempat lah. Kita meraihkan orang setempat. Kalau kita pergi tempat tu, kita tengok ramai orang buat qunut, biasa buat qunut, kita pun qunut lah, apa salahnya? Kita meraihkan orang dapat pahala. Ini tak, dia nak tunjuk dia juga fahaman dia. Jadi mereka ni kita nak kenal, waktu subuh biasanya dia tak buat qunut tu, dia tak mau buat. Biasanya mereka sangat tidak suka berzikir dan berdoa beramai-ramai selepas solat Jumaat. Lepas dia bagi salam tu, dia pun istighfar sendiri, dia pun doa sendiri. Ataupun lepas dia istighfar tu, dia bangun terus, dia pun buat sembahyang sunat dia. Dia nak suruh kita ni doa sendiri-sendiri, zikir sendiri-sendiri. Sebab kononnya pada zaman Nabi Muhammad orang tak buat. Jadi siapa yang buat bid'ah. Bila kata bid'ah, berdosa. Jadi pakat berdosa lah kita ni yang berzikir lepas sembahyang ni. Itu pendapat golongan Salafi Wahabi. Ulama-ulama jawab semua ni dengan hujah-hujah. Biasanya mereka sangat terpengaruh dengan apa ajaran yang lemah
yang samar dan yang salah daripada Syekh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni satu orang ulama zaman silam. Dia ni yang ajaran dia yang betul pun ada, yang salah pun ada. Dia duk pertahan ajaran dia ni sampai kat ulama-ulama zaman itu bagi tahu kat khalifah suruh tangkap lah. Tangkap, masuk dalam penjara dan dia pun mati dalam penjara. Ni Ibn Taymiyah ni. Lepas tu ajaran dia hampir 500-600 tahun orang buat tak tahu dah. Kira mati ajaran dia. Bila sampai zaman Muhammad bin Abdul Wahab daripada Najd ni tadi, dia hidupkan balik ajaran-ajaran tu. Ajaran-ajaran Ibn Taymiyah yang salah. Yang betul tak ada masalah, kita pun sokong. Lagi ciri Wahabi. Biasanya orang-orang Salafi Wahabi ni, dia tak suka dengan keturunan Ahlul Bait. Siapa dia Ahlul Bait? Iaitu keturunan Nabi Muhammad. Dia keturunan Nabi Muhammad ni dia tak suka. Yang kumpulan geng-geng Said. Geng-geng Said ni dia tak suka. Sebab bagi dia, keturunan Nabi Muhammad ni banyak yang menyokong Syiah. Dia keturunan Nabi Muhammad ni ramai. Yang sokong Syiah pun ada, yang Ahli Sunnah wal Jemaah pun ada. Yang Syiah tu salah macam. Dia kaitkan dengan yang salah tu. Jadi kita pun fahamlah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Sa'ud ni, dia berpakat dua. Wahab dengan Sa'ud. Kita boleh sebut Wahud lah. Wahudi. Wahudi. Wahab dengan Sa'ud Wahudi. Dia serang Mekah dan Madinah. Dia bunuh ramai keturunan Nabi Muhammad, bunuh ramai ulama dan dihalau keluar daripada Mekah Madinah. Kiranya daripada zaman Muhammad bin Abdul Wahab lagi, mereka ni memang tak suka dengan keturunan Nabi. Sampailah sekarang